Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 2, Historical Development of Islamic Banking. Content, Historical Development of Islamic Banking in the World, and the second chapter, second topics about the historical development of Islamic Banking in Malaysia. Okay, historical development of Islamic Banking kita boleh divide into categories. Kita akan lihat the peringkat antarabangsa, international level, and at the same time we also discuss about the development of Islamic banking in Malaysia, which established, which started from 1983, from the establishment of Islamic Bank Islam. Okay, until today, we will try to discover what the development, what the change happened in those years. Okey, jadi kita akan lihat nantilah ya semua perkara ini ya, cukup penting ya, lihat sejarah-sejarah ini, bagaimana daripada sejarah ni kita boleh tahulah ya kenapa berlakunya perkara tersebut ya. Okey. Kita lihat dulu ya dalam peringkat antarabangsa, bank saya dah sebut sebelum ni ya, bank Islam ni barulah kan ya, baru dalam beberapa puluh tahun ni lah kan ya. Jadi berbanding dengan konvensional ni dah wujud sejak ratusan tahun dulu ya. Jadi bank konvensional ni dah cukup lama dan dia well established. Okay, menggunakan of course sistem berinterest semualah ya, interest yang dinamakan sebagai riba. Kemudian dunia Islam ni bila dikuasai oleh penjajah, jadi dia dah banyaklah tukar dari sudut ekonominya tadi lah, ikut ekonomi penjajah lah kan ya. Jadi lepas zaman penjajahan barat semua ni, jadi banyak negara Islam ni cuba untuk cari kembali kepada sistem yang patuh syariah lah. Antaranya yang tadi dalam bidang ekonomi, dia nak buat satu sistem transaksi perbankan Islam yang patuh syariah lah ya. Pasal benda ni bukan mudah ya, kerana sebelum penubuhan perbankan Islam, masyarakat dah biasa dengan bank konvensional. Bahkan bila sebut bank, interest bank, bank interest bank, memang macam itu. Dia punya hubungan simbiosis saling memerlukan ya. Bila sebut bank, mesti kan ada interest. Kalau tak ada interest, bank mati. Kalau tak ada bank, interest nak duduk mana kan? Jadi dua-dua tu memang kena saling beriringan. Itu dalam pemikiran bank konvensional lah. Jadi nak generate profit, you must charge interest to the borrower. If you not charge interest or any additional amount on top of his loan, so you can generate any profit. So how you want to pay for the maintenance of the bank, to pay the utilities, to pay the salary of the staff, and at the same time you want to give interest to the depositors who deposit money in your bank, and at the same time you want to give dividend to the shareholders. So many things you have to pay. But if you can generate income, if you can generate profits, you can do anything of it. Okay, jadi mesti kena ada interest, mesti kena ada interest. Itu pemikirannya. Jadi bila datang pemikiran bank Islam ni, Islam ni nak tolak interest, jadi orang peringkat permulaan susah nak terima lah. Macam mana ni? Dia tak boleh nak terima. Tak boleh nak, cannot brain lah. I cannot brain. Bahasa sekarang ni kan ya. Macam mana kita nak buat bank ni tak ada interest? Sedangkan bank mesti kena ada interest. Kalau bank tak ada interest, macam mana nak survive? Kan ya? Itu pemikirannya lah. Ya. Jadi mesti kalau nak buat bank Islam, mesti dia kena ada alternatif. Macam mana nak untung kalau tak nak guna interest ya. Jadi itu yang datang daripada idea, contohnya Anwar Qureshi, Naim Siddiqui, Mahmud Ahmad dan lain-lain semua tu. Maknanya mereka banyak mencadangkan eloknya ditubuhkan bank yang based on mudharabah. Okey. Kemudian akhirnya barulah berlangsung dan akhirnya berjayalah ditubuhkan ya bank yang pertama tu, bank Islam pada tahun 1963 ya. Efforts of Ahmad An-Najjar, the first Islamic banking was established in Egypt. Midgham Local Saving Bank. Itu yang pertama sekali dimulakan ya. Tapi tak lama lah, lepas tu terpaksa tutup.
bukan pasal bankrupt ya, tapi tutup pasal kerana lebih kepada isu politik lah yang berlaku di Mesir ketika itu. Kemudian barulah ada usaha lain lagi ya, contohnya oleh Islam Nasir Social Bank ya, tapi dia bukan bank syariah lah, dia cuma patuh syariah. Dari aspek dia tidak langgar apa benda ni, hukum syariah ya, kerana tidak ada kontrak pinjam lah ya, pinjam berinterest. Dia lebih kepada kontrak soft loan, maknanya pinjaman tanpa interest ya. Sebab tu namanya social bank ya. Tapi kalau contoh ni nak dipakai susahlah, tak praktikal ya. Sama juga ya, kalau nak pakai bank Islam yang pakai kontrak pinjam, maknanya kena pakai kontrak pinjam tanpa interest. Jadi kalau tanpa interest macam mana nak, macam saya sebut tadi, nak bayar upah, bayar gaji semua kan tak boleh lah ya. Jadi dia pakai kontrak lain lah, mudharabah, musyarakah semua. Okey, ni bank yang kedua lah, Nasir Social Bank ya. Tapi kemudian yang betul-betul Islamic banking ya, lepas tu yang wujud sampai hari ni adalah IDB lah, Islamic Development Bank ya, under OIC, Organization of Islamic Countries, IDB ya. Okey, kemudian barulah semakin terus berkembang sampailah di peringkat apa benda ni, antarabangsa ni semakin berkembang lah di barat, Eropah semua tu, mereka gunakan jugalah perbankan Islam. Di UK, Germany, Luxembourg, France, okay, many of these countries, many bankers and ministers are interested to establish their own Islamic banking in their respective countries, and also from the Far Asia Pacific, Japan, South Korea also have interest to establish their own Islamic banking. Maybe one question, why these countries, even though they are non-Muslim countries or majority non-Muslim countries, are eager to establish Islamic banking? Ya, kalau orang Islam kita faham lah, dia nak buat bank Islam pasal dia nak elak riba semua benda ni. Tapi kalau orang putih dengan Jepun, Korea ni semua kan, kenapa dia nak buat bank Islam juga? Kenapa dia nak buka bank Islam juga? Okey, ada sebarang tanya ni. Kenapa negara-negara ni pun nak buat bank Islam juga? Ya, senyap ya. Okey, ada pandangan? Kenapa dia nak buat juga bank Islam? Sebab semakin banyak pelanggan yang lebih percaya kepada Islamic banking. Lebih berjaya. Lebih berjaya. Atau mungkin satulah kan ya. Lebih tahan uji ya, daya terhadap krisis ekonomi ya, terbukti masa krisis subprime di Amerika tahun 2008-2009 ya. Jadi bank Islam banyak yang dapat bertahan ya. Okey. Dan juga antara sebab-sebab yang lain ya, atas faktor ekonomi lah ya, kerana kekuatan ekonomi sebahagian negara umat Islam lah kan ya, terutamanya negara-negara yang kaya petroleum, iaitu negara Middle East ya, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE, Emirates semua ni. Jadi mereka kaya dengan minyak ya. Jadi nak tap duit minyak ni tadi ni semua ni, jadi negara-negara ni dia buatlah perbankan Islam lah kan ya, untuk dia dapat tarik ya customer daripada Middle East ni. Ni pun satu perkara lah ya. Dia lebih kurang sama lah macam industri halal ya.
logo halal kat restoran ni semua tak wajib ya, kerajaan pun tak wajibkan. Kalau buka restoran mesti kena ada logo halal. Tak ada logo halal tak boleh buka niaga. Tak ada orang. Tak wajib, ni lebih pada sukarela. Siapa nak mohonlah. Tapi kenapa syarikat besar makanan ni dia bersungguh-sungguh nak ada sijil halal? Ya, kenapa mereka bersungguh-sungguh nak ada sijil halal? Ya, ada satu sebabnya ialah satu pasaran market lah. Ya, nak biar keyakinan pada contohnya kalau orang Islam sendirilah kan dia nak pergi kat kedai tersebut kerana ada sijil halal contohnya. Sama juga di peringkat perbankan tadi lah kan, dia nak tarik orang Islam tadi tu jadi guna perkhidmatan bank tersebut, jadi dia perkenalkanlah division ataupun bahagian yang ada perbankan Islam kan ya. Walaupun ialah atas lebih kepada faktor ekonomi lah, bukanlah atas faktor agama dia buat begitu, tapi tak apalah. Maknanya kita dapat ambil peluang ya untuk meluaskan ya mana penggunaan perbankan Islam tadi dari segi sudut keuntungan dan juga kepatuhan syariah dia tadi. Dan pada waktu yang sama sebaliknya pula berlaku lah kan ya. Ada juga negara umat Islam yang tak ada bank Islam. Walaupun 99% Muslim. Ya, ada negara yang 99% orang Islam tak ada bank Islam pun ada. Ya, Tunisia, Algeria, kalau macam Maghribi tu baru-baru adalah juga beberapa tahun ini ya. Dia buat juga bank Islam ya. Tapi kalau ada setengah negara Islam tadi tu walaupun 99% orang Islam dia tidak ada bank Islam. Ni kadang lebih kepada isu politik lah ya. Jadi dia nampak kalau bunyi Islam tu macam melawan kerajaan dan semualah. Jadi di tempat-tempat sebut tu dia agak sensitif lah kan ya. Jadi dia tak benarkan lah kan ya sekularisme. Tapi tak lamalah akan datang pun dia akan benarkan jugalah kan ya. Benda tu dalam proses jugalah ya. Kalau di barat kita boleh katakan UK antara yang terawal lah ya buka ya. Kalau Perancis tu agak lewat sikit ya. Even bila British tu Britain tu lebih semangat dia nak menjadikan London capital of Islamic finance in Europe ya. Jadi itu dia punya ambitious dia lah ya di UK lah kan ya. Perancis peringkat permulaan tu dia tak nak buat bank Islam lah kan ya. Bahkan dia tak kasih buka bank Islam lah kan ya. Banyak sebabnya lah. Pasal dasar sekularisme dia tu beza sikit lah dengan negara-negara UK dan semua ya. Kalau di UK tu at least dia accommodate jugalah ya. Kalau contoh orang Islam yang nak pakai tudung semua tu, even yang polis dia yang Muslim dibenarkan pakai tudung. Tu di UK ya, ada bagi kebebasan begitu. Tapi kalau di Perancis pakai tudung nak pergi sekolah, nak pergi universiti semua dia tak kasih. Kan ya, kerana dia membawa simbol agama ke tempat awam tidak dibenarkan lah kan ya. Itu di institusi awam tidak dibenarkan. Jadi kalau orang Yahudi pakai topi school cap dia tu tak boleh. Ini kalau di Perancis tak boleh kasih masuk dalam sekolah dia semua ya. Ataupun kalau orang Kristian tak boleh pakai kalung ada cross semua tu tak boleh bawa. Jadi dia kata bawa simbol agama tu kalau di Perancis ya. Dia lain sikit dia pengamalan dia kan ya. Dia bukan memusuhi agama tapi dia pasal dia kata dia nak sekolah itu neutral daripada unsur agama. Itu dia lain sikit pengamalan dia ya ataupun dia punya interpretation and implementation of secularism in France. Okey. Jadi bank Islam pun samalah pasal dia bawa nama Islam jugalah kan ya. Jadi dia kata tak boleh lah. Tak boleh juga buat ya. Tapi lama-kelamaan bila tengok negara jiran dia semua tu dah semakin banyak bank Islam, makin banyak untung. Jadi dia rasa rugilah. Aku tak buka ni lah kan. Ya. Jadi akhirnya dia pun buka jugalah bank Islam ya di Perancis ya. Sebelah Jepun dan Korea pun lagilah tak ramai orang Islam. Tapi mereka pun ada semangat juga ya untuk apa benda ni buka bank Islam ya. Atas faktor ekonomi jugalah. Even makanan halal pun mereka pun dah mula kenal dah nama halal kan ya. Ni sejak orang Malaysia ni ramai yang datang Malaysia Indonesia lah ya. Sejak zaman-zaman K-pop ni lah kan ya, ramai yang datang Korea, dia orang pun banyak ya apa benda ni dah mulalah nak berkenalan dengan halal, dah mula ada accommodate. Contohnya di setengah tempat tu disediakan surau ya ataupun musola untuk sembahyang kan ya. Street food kat Korea tu pandai tulis halal semua lah kan ya. Tak tahu betul ke tidak lah kan ya. Ni pun kena hati-hati lah. Dia kata halal. Makan kan ya. Jadi ni pun kena tengok jugalah ya. Kadang setengah tu mungkin atas faktor keuntungan saja dia tulis dia halal. Nampak orang kita je dia letak tanda halal.
Ada orang kita dia buang balik tanda halal kan ya. Kita tak tahulah. Tapi kalau yang okey lah. Ya. Atas faktor ekonomi itu sebabnya ekonomi itu cukup penting ya. Dengan konsep ekonomi itu kita tak perlu paksa orang. Orang yang akan ubah lah kan ya. Sebab itu contoh dalam bab makanan ni sebenarnya itulah ya, yang makanan halal ni yang banyak syarikat yang untung, yang banyak aktivitinya tu adalah syarikat yang bukan Islam lah sebenarnya, di peringkat Malaysia ataupun peringkat apa benda ni international ya. Binatang untuk korban, hari raya korban pun banyaknya datang daripada mana? Kalau kambing semua ni, terutamanya kambing lah, biri-biri semua, Australia dan New Zealand. Bukan ambil dari Arab Saudi pun tak cukup kan ya. Jadi banyak ambil daripada Australia dan New Zealand ya, untuk kambing-kambing untuk disembelih kan ya, untuk hari raya korban. Susu-susu pun sama jugalah ya, daripada negara tersebut ya. Jadi Nestle semua tu syarikat apa benda ni kata antara syarikat halal terbesar dunia tu syarikat Nestle lah kan ya. Ya jadi itu ya. Dari sisi positifnya baguslah ya, maknanya banyak ya yang halal tadi. Jadi yang sebagai orang Islam kadang dia tak kisah sangat ya, tak ada ambil sijil halal, tak apa, ni halal ni aku yang buat sendirilah kan ya. Jadi orang lain sungguh-sungguh buat ya. KFC, McDonald memang dah lama lah ya, walaupun McD ni banyak-banyak orang tuhmah dia apa benda ni sokong Yahudi lah sampai boykot semua kan ya. Tapi dia ada sijil halal kan ya. Dia betul-betul dia nak jagalah kan ya, dia punya ni ya. Jadi itu pentingnya lah. Tapi itulah ya, sensitiviti masyarakat ni kalau dalam bab halal ni lebih kuat dia berbanding dengan bab dalam bab bank ni ya kan ya. Kalau bab halal ni, kalau lah tiba-tiba viral satu kedai tu rupanya tak halal, habislah kan ya. Ataupun tiba-tiba macam-macam lah kan ya. Jadi dia ramai akan ni lah kan ya, akan bercakap ataupun akan marah benda tersebut lah kan ya. Okey, tapi kalau dalam bab perbankan ni mereka macam tak, macam biasa sajalah kan ya. Mana pakai bank konvensional lagi ke, ini especially bagi orang Islam lah kan ya, masih lagi pakai yang konvensional, dia tak rasa okey, dia boleh lagi pakai lah kan ya. Tapi kalau bab makan sesungguh jaga lah kan ya. Jadi teringat dulu lah kan ya, bila kes apa ni, coklat Cadbury lah ya dulu, bila berlaku contamination, ada dikatakan ada DNA babi semua lah kan ya. Habis orang ramai yang kritik, jadi nak saman apa benda ni, nak saman Cadbury, ataupun lepas tu apa dia buat lagi, ada yang tuntut dia nak buat apa ni, tukar darah. Ni sungguh-sungguh lah, lebih-lebih lah pula lah kan dia, nak tukar darah pun ada, ataupun dia nak samak mulut dia, tak payahlah kan, nak masuk, janganlah masuk tanah dalam mulut kan ya. Okey. Jadi semua tu lebih-lebih lah pula lah kan ya. Jadi lepas tu akhirnya dapat dibersihkan nama lah ya. Jadi tu contamination dan sebagainya okey lah kan ya, lepas tu dapat izin halal balik, tak ada masalah lah ya. Jadi nak tarik balik kepercayaan orang Islam tu apa yang dilakukan oleh Cadbury. Jadi dia pun buat iklan ya, wanita pakai jubah, lelaki baru balik daripada surau ke masjid, lepas tu makan apa ni? Makan coklat Cadbury. Mana boleh lah ni. Mana kalau orang alim pun makan coklat, lagilah orang tak alim boleh je, lagilah boleh makan coklat kan ya. Itu ibaratnya lah ya dalam iklan tersebut lah. Jadi sebab tu penting konsep ekonomi tadi lah kan ya, kita dengan konsep ekonomi tu boleh menyebabkan orang akan ikutlah tuntutan kita lah, walaupun kalau kita tak ada kuasa ekonomi, orang tak kisah pun ya. Hari ni dunia apa benda ni kalau mereka kata dia nak kenakan sekatan, orang kelang kabut dia terpaksa nak ikut apa yang dia cakap lah kan ya. Tapi kalau Malaysia kata kita kata saya nak kenakan sekatan terhadap negara anda kerana benda ni menindas kaum minoriti yang semua tu, orang tersebut tak tergoyang pun, negara tersebut tak goyang pun, tak pasal kita tak ada kuasa ekonomi yang kuat kan ya. Jadi dia yang kuasai ya. Jadi tu penting kuasa ekonomi lah ya. Jadi dengan kuasa ekonomi tadi tu dapat memaksa orang secara halus untuk ikut nilai yang kita pegang ini ya. Okey. Jadi of course nanti kita sebutlah nanti lepas-lepas ni lah kan ya, even
kenapa sebahagian non-Muslim juga jadi pun dia suka juga menggunakan bank Islam lah kan ya. Bahkan kalau lihat di Semenanjung ya, saya contohnya ada setengah bank, especially di pantai barat lah, di Selangor, di KL, Kuala Lumpur semua. Jadi ada setengah bank tu, bank Islam, cawangan dia, majority customernya adalah non-Muslim. Bukannya orang Islam. Kan ya? Macam mana boleh jadi macam tu ya? Ekspedisi Chinese lah kan ya. Sana banyak yang Cina kan. Jadi kenapa majoriti orang Cina ni tadi menjadi customer dalam bank Islam? Kita kata, ni customer je tak deposit duit je kan, mesti biasa. Saya tak, ini kadang customer yang juga dalam bidang bisnes, untuk buat projek, benda semua tu mereka guna financing provided and offered by Islamic banking. Jadi kenapa mereka guna bank Islam? Kan ya? Jadi sudah pasti ada di situ kelebihan-kelebihan yang ada pada perbankan Islam menyebabkan mereka buat benda tersebut. Ya, kalau bank Islam ni tak bagus, benda semua tu, maka dia takkan masuklah bank Islam lah kan ya. Okey. Itu tadi peringkat antarabangsa lah ya sampai ke hari ini ya. Jadi lebih kurang 1 trilion apa benda ni, aset perbankan Islam seluruh dunia ya. Macam banyak 1 trilion dolar lah kan ya. 4,000 bilion. Tinggi tu 4,000 bilion ringgit lebih ya. Bunyi macam banyak kan. Tapi kalau dibandingkan dengan seluruh sistem perbankan dunia tu hanya mewakili kira-kira 3% sahaja. Maknanya baru 3% yang dikuasai oleh perbankan Islam seluruh dunia. Lagi 97% masih lagi bawah konvensional ya. Jadi masih banyak lagi yang perlu dilalui lah oleh perbankan Islam ya, peringkat antarabangsa tadi ini ya, maknanya kuasai pasaran tu masih terlalu rendah lagi ya. Kalau di Malaysia situasinya lebih elok sikit lah, hampir 40% tu dah bawah perbankan Islam ya. Jadi tinggal 60% konvensional. Dan peningkatan yang cukup banyak lah ya, banyak lah kan ya. Mungkin satu hari nanti, mungkin beberapa tahun lagi tu, maknanya perbankan Islam menjadi aset terbesar perbankan Islam ya, aset terbesar di Malaysia berbanding bank konvensional. Di Malaysia, kita tengok tabung haji dulu kan. Tabung haji ya. Pasal apa? Tabung haji ni bank ke? Bukan. Tabung haji tu apa? Tabung untuk pergi haji. Lepas tu dia bukan bank. Okey. Jadi tabung haji tu bukan bank lah kan ya. Okey. Tapi kalau masuk dalam ni ya, pasal tabung haji ni dia adalah pengalaman pertama kita kat Malaysia ni untuk kita manage business institution, commercial institution ya, yang finance institution yang based on Islam. Itu yang pertama lah ya. Walaupun dia bukan bank, tapi dia bagi pengalaman macam mana nak urus sistem kewangan Islam ya, institusi kewangan Islam ya, macam mana nak urus dia punya dananya tadi, macam nak kasihkan keuntungan, semua tu lah kan ya. Walaupun sudah pasti tujuannya lebih menjurus kepada haji lah kan ya. Itu yang ditubuhkan sejak tahun 1963 hasil daripada kertas kerja yang dikemukakan oleh almarhum Profesor Diraja Ungku Aziz lah kan ya. Jadi dia kata sebelum tahun penubuhan tabung haji ni, orang Islam kalau nak pergi haji, dia kadang sampai bergolok bergadai untuk pergi haji. Lepas tu dah balik, dah tak ada apa harta lah kan ya. Jadi tak kenalah. Ataupun setengah tu pasal tak nak simpan dalam bank konvensional, jadi dia simpan sendirilah duitnya di rumah, nak kumpul pergi haji. Letak dalam bawah bantal ke, letak dalam biskut tin kan ya, ataupun macam mana lah ya. Jadi sudah pasti benda ni bahaya lah ya, mungkin kena curi ke ataupun kena banjir, kebakaran, hilang duit tersebut lah kan ya, sekelip mata boleh hilang. Dan yang ketiga, kalau wang tadi banyaknya orang simpan sendiri, tak simpan di bank, jawabnya rugi dari sudut ekonomi lah. Wang sebagai sumber untuk
apa benda ni, pergerakan ekonomi akhirnya menjadi beku pula. Simpan je semua dalam rumah lah kan ya. Jadi kerugian di situ lah kan ya. Jadi akhirnya tertubuhlah apa benda ni, tabung haji, kemudian baru nama tukar jadi Lembaga Urusan Tabung Haji tahun 1969 ya. Kemudian pada tahun 1980 ya, ramailah pihak yang suruh buat bank Islam ya. Satu Islamic Resurgence lah, era zaman kebangkitan Islam. Yang ni kena ada kaitan dengan politik. Itu politik dengan ekonomi ni kan tak boleh dipisahkan sangat lah kan ya. Sebab saya sebut awal tadi yang kat Mesir benda tu kena tutup pasal faktor politik. Ni kat Malaysia ni pun lebih kurang sama jugalah ya. Ada tempias jugalah kan ya. Peristiwa tahun 1979, apa yang berlaku pada tahun 1979? Pada tahun 1979, apa benda ni berlaku revolusi Iran ya. Sebelum tu Raja Iran yang berkuasa di Iran, lepas tu Shah Iran tu, Raja dia Shah Iran kan ya. Jadi dijatuhkan oleh Ayatullah Khomeini ya. Ini Syiah kan Iran kan ya. Jadi dia jadi dianggap sebagai revolusi Islam lah pasal dia bawa sistem pemerintahan Syiah semua lah kan ya, yang berasaskan agama lah kan, tapi lebih pada Syiah lah ya. Jadi tapi dia punya semangat tu bawa kepada seluruh dunia lah, menjadi inspirasi untuk memperjuangkan negara Islam, sistem Islam semualah ya. Jadi sampai kat Malaysia pun sama lah, orang nak tuntut dia buat bank Islam semualah, tuntutan-tuntutan yang sedemikian rupa lah. Sebab itu lepas tu ada tubuhnya UIA, Universiti Islam Antarabangsa, dan juga Bank Islam lah kan ya. Okey, itu yang pada tahun 79. Dan pada tahun yang sama juga ya berlakunya peristiwa apa benda ni, pengepungan ya di di Masjidil Haram ya, dikuasai oleh pemberontak lah kan ya. Pernah ya dikuasai pada musim haji ya, rupanya ada golongan pemberontak lah kan ya. Jadi dia simpan sikit demi sedikit, dia letak senjata semua tu bawah basement kan ya. Jadi pada hari yang ditentukan tersebut, mereka keluarkan senjata dan akhirnya mereka kuasai Masjidil Haram tersebut ya, pihak pemberontak tersebut ya. Jadi akhirnya barulah ditumbangkan ya. Jadi pihak pemberontak tersebut tu dia nak jatuhkan kerajaan, dia nak tubuhkan negara Islam, semualah. Kan benda begitulah kan ya. Jadi tekanan-tekanan tu peringkat antarabangsa akhirnya sampai kat Malaysia jugalah, dari sudut politik pun sama ya. Jadi bukan persaingan Barisan Nasional dengan PAS semualah, urusan negara Islam semualah nak tarik sokongan, dan akhirnya membawa kepada inilah bila Taman Tun Dr. Mahathir tu, maka barulah tertubuh ya Bank Islam ya pada tahun 1983. Ni masa Tun Dr. Mahathir lah. Sudah pasti ada juga peranan-peranan yang dimainkan oleh ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, baru masuk UMNO juga, masuk dalam kerajaan. Jadi dia juga memberi banyak suntikan berkaitan dengan nilai-nilai Islam dalam kerajaan. Masa tu baik lagi Mahathir dengan Anwar masa tu kan ya. Jadi antaranya tadilah buat perbaikan Islam, Universiti Islam Antarabangsa, dan banyaklah perkara-perkara lain yang dia lakukan ya ketika itu ya. Ini tahun 1983 akhirnya tertubuhlah Bank Islam yang pertama, iaitu apa dia Bank Islam yang pertama? Iaitu Bank Islam ya. Senang je namanya lah kan ya. Jadi Bank Islam yang pertama ialah Bank Islam Malaysia Berhad, yang masih wujud lagi pada sehingga tahun ini lah ya. Yang ditubuhkan di bawah Islamic Banking Act 1983 ya, Akta Islamic Bank 1983 yang diluluskan di Parlimen setahun sebelum tu ya, pada tahun yang sama juga ya. Okey, tak apa. Kemudian bila Bank Islam dah tertubuh, yang pertama tadi tahun 1983, Bank Islam saja yang ada ya. Yang lain tak ada lagi ya. Kemudian apa berlaku? Tahun 1993, kerajaan memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai Skim Perbankan Tanpa Faedah, SPTF. Ya. Maknanya dia bagi peluang lah sampai 10 tahun ni, 83, 93, 10 tahun kan, untuk bank Islam tu dia kukuhkan dulu kedudukan dia. Ya, dia tak ada lagi bagi bank lain untuk bagi produk, tawarkan produk Islam, tak boleh lagi. Ya, hanya bank Islam saja.
ya, untuk dibagi tempoh 10 tahun, dibagi hak eksklusif. Lepas tahun 1993 barulah Bank Negara bagi peluang lah bank-bank lain ni kalau dia nak tawarkan sikit-sikit boleh lah dinamakan sebagai skim perbankan tanpa faedah. Masa tu tak ada lagi Maybank Islamic, RHB Islamic, semua tak ada. Maknanya kalau Maybank dia ada SPTF tu maknanya dia cuma ada kaunter tanpa faedah. Itu saja. Kaunter ataupun window lah tanpa faedah. Itu saja. Kecil je lah. Kan ya? Tak banyak. Terhad je lah peranannya sajalah kan ya. Maknanya kalau siapa nak buka akaun yang tanpa faedah, semua tu ada lah. Tapi dia tidak ada sendiri entiti yang berasingan macam pada hari ini. Itu isu pada tahun 1993. Ya, kemudian pada tahun 1997, Bank Negara apa benda ni establish Syariah Advisory Council. Badan Penasihat Syariah. Ya, untuk kaji ya dan juga untuk bagi hukum, panduan, guideline ya dalam pelaksanaan operasi perbankan Islam di Malaysia tadi. Tak apa. Yang penting kat sini ialah itu dia dilakukan yang 2004 ke atas lah kan ya. Tahun 2004 liberation of Islamic banking sector lah ya. Maknanya diberi peluang kepada bank luar negara untuk buka cawangan di Malaysia. Contohnya lepas tu barulah adanya bank Rajahi Bank ya, yang ada cawangan di Muiz tu kan. Jadi itu berasal daripada Arab Saudi buka cawangan, Kuwait Finance House. Ni semua bank-bank luar negara lah. Dia buka cawangannya di Malaysia. Ya, kenapa dia buka cawangan di Malaysia untuk ni lah. Untuk bersaing secara sihat lah ya. Dan Bank Rajhi ini adalah bank antara bank Islam terbesar di dunia lah ya pada hari ini ya. Jadi bukan sembarangan tu ya. Jadi bank Islam yang terbesar di dunia datang daripada Arab Saudi ya. Kemudian barulah dikenalkan kita kat Malaysia ni baru dibuka peluang kepada bank-bank swasta pula, bank-bank konvensional yang lain untuk menawarkan produk Islam dengan syarat dia kena buat entiti lain. Baru boleh tawarkan. Maka sebab itulah contohnya Maybank lepas tu dia buat entiti yang lain, anak syarikat dia Maybank Islamic untuk buat yang produk Islam. RHB dia tubuhkan RHB Islamic. Hong Leong Islamic. M-Bank Islamic. Yang nama belakang Islamic, bank Islam lah tu kan ya. Kalau ada HSBC Amanah, dia lain tak pakai Islamic, dia pakai Amanah kan ya. Itu yang Islamic jugalah. Lepas tu OCBC Al-Amin, dia pakai macam itulah. Jadi nama-nama ni lah kan ya. Jadi menunjukkan dia tawarkan yang Islamic tadi. Okey. Itu secara umumnya lah ya. Okey, setakatnya ada pertanyaan dan akhirnya sampai ke hari ini berterusan lah ya. Jadi kita ada lebih kurang 17 buah bank lah kan ya. 17 ke? Lebih kurang lah ya. 17 buah bank Islam. Tu boleh tengok balik lah ya. Bank rakyat tu masuk jugalah, tapi bank rakyat ni dia bawa akta koperasi, dia bukan bawa akta bank ya. Sebab itu dia lain sikit lah. Tapi dia punya fungsinya sama macam bank lah. Ya, jadi bank rakyat pun sama ada juga ya digunakan dia full fledged. Jadi kat Malaysia ni ada dua lah. Satu yang full fledged, maknanya 100% perbankan Islam, iaitu bank Islam, bank rakyat, bank muamalat. Ya. Kalau yang lain-lain tu maknanya dia anak syarikat lah. Maybank Islamic, M-Bank Islamic dan lain-lain. Contoh dalam yang unik dalam Maybank sekarang ni di mana walaupun Maybank Islamic ni hanyalah sebagai anak syarikat, tapi akhirnya anak syarikat yang sudah lebih besar daripada induknya. Ya. Jadi apa benda ni dia dah lebih besar ya. Dah lebih besar berbanding dengan bapa dia sendirilah kan ya. Jadi itu satu yang boleh dibanggakan lah kan ya. Maknanya pihak pengurusannya dah mengutamakan perbankan Islam ya, punya perkembangan sehingga akhirnya perkembangan bank Islam itu sendiri dah menguasai lebih separuh daripada aset ataupun kita kata
core asset lah kan ya, perniagaan dalam Maybank. Okey. Kalau bank-bank lain belum lagi lah. Sebab tu dalam Maybank pun by default ya, kalau kita pergi bank Maybank, by default dia akan bagi kita, kalau nak buka akaun yang Islamik. Kalau kita tak cakap, dia akan by default bagi yang Islamik. Kalau bank-bank lain, kalau kita tak cakap, dia akan bagi yang bank konvensional. Tapi yang Maybank automatik dia bagi yang Islamik. Bahkan banyak pembiayaan rumah, kereta semua tu dia dah utamakan dulu yang Islamik juga lah kan ya. Itu dalam Maybank ya. Jadi tanda halalnya pun ada juga ya. Tu saya tunjuk tanda halalnya lah kan ya. Kalau dia tak ada pakai tanda halal makanan lah. Ni tanda halal bank ni lain sikit ya. Dia alif pa perbankan Islam kan ya. Jadi kalau yang ni maksudnya biasa ditampal kat dia punya pintunya menunjukkan dia ada menawarkan produk yang Islamik ya. Ini contoh bank-bank yang ada di Malaysia. Kita ada Maybank Islamic, Afin Islamic, RHB Alliance. Ini sebelah local bank yang Foreign Islamic Bank, Rajihi Asian Finance Bank, HSBC Amanah, Kuwait Finance, OCBC Alamin, Standard Chartered, Sadiq, semua ni kan ya. Itu adalah yang Foreign Islamic Bank. Ya, dan lain-lain lah ya. Okey. Setakat ni ada pertanyaan. Jadi kalau kita ya, ada ada pertanyaan? Tiada Ustaz. Tak ada Ustaz.